Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada sahabat-sahabat kita yang penuhkan kursi depan. serta Kak Mazna dan rakan-rakan yang kelas yang sedia ada ni, insya-Allah alhamdulillah ada. Dan juga Puan Sri Ainon selaku penggerak dan juga pengusaha kepada rumah ngaji dan bersama dengan sahabat-sahabat beliau ada bersama kita hari ini untuk menjayakan program World Quran Hour. Jadi insya-Allah sesi yang seterusnya, dan juga saya mengucapkan selamat datang kepada rakan baik saya Kak Siti Fatimah, Siti Zaleha. Siti Zaleha ni selalu sertai kita kelas malam. Hari ini dia datang pada waktu pagi. Selalu jadi Batman, hari ini keluar. Hari ini dah keluar dah. Okey, jemput datang. Ada lagi, kita masih lagi menerima kehadiran. Semuanya sedang mengambil nafas kerana premis kita ni berada di tingkat 3. Tingkat 3. Jadi insya-Allah kita akan mulakan majlis dengan membaca surah Al-Insan bersama-sama ya. Jadi sebelum tu ambil tempat, silakan. Ni daripada Ampang Utama lah ni yang Masjid Nurul Huda. Jamilul Huda. Oh, daripada Kampung Melayu. Siap pakai uniform ni, masya-Allah. Alhamdulillah. Okey, jemput. Kita akan mengaji dulu surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Kumpulan masjid. Apa tak dengar? Ya, salah. Ini saya. Ini saya. Ini kawan-kawan online ni ada lagi ke? Adakah sedang bersama-sama kita? Ya? Ada. Assalamualaikum. Dengar tak suara? Dengar? Ada lagi. Ada lagi ya? Baik, sebab saya cuba share screen ni tadi. Ada ke siapa wakil daripada masjid yang nak mengetuai bacaan? Ni mesti ada ustazah ni. Puan Sri, Kak Kama. Tak ada. Okey, alright. Okey. Assalamualaikum. Online tak dengar sangat lah. Online tak dengar sangat. Allah. Tak dengar suara teacher. Suara online kuat bila orang cakap. Suara orang lain kuat Baru dengar. Now is better. Baru dengar. Saya macam nak kena, dia dekat betul dengan mulut saya. Sekejap ya, saya cuba. Dia macam nak kena dekat depan. Tolong kat belakang. Tak jelas, tak dengar. Tak dengar Sekejap. Tak mahu tu. Boleh. Okey, sekarang dengar? Boleh? Tak dengar Ustazah. Dia lagi Tak dengar. Lagi tak Allah dengar. Akbar. Dengar macam sayup-sayup gitu dah. Dengar sayup-sayup. Sekarang boleh? Better? Better dari tadilah. Alright. Okey, dengar clear. Alhamdulillah. Dah tengah rekod ni. Jadi Sekarang dah kurang dengar. sekarang dah kurang dengar baik. Okey, saya kena tunduk, dia tawaduk je saya. Nanti insya-Allah dengar. Boleh?
Bolehlah dengar insya-Allah. Kita akan baca sama-sama surah Al-Insan. Dia ada dua cara kita boleh buat. Kita baca sampai habis dulu, kemudian baru kita buat terjemahan. Atau kita buat satu ayat. Tapi saya kira kita bacalah. Kita bacakan ya. Baik. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi kita mulakan dengan ta'awuz. Kita baca sama-sama ya. Kalau boleh tengok kat sini ataupun kalau nak pinjam Quran di sana boleh. Dekat sana boleh ambil Quran daripada rak tu. Memang untuk kegunaan. Okey. Jadi kita mulakan dulu bacaan kita mulakan bacaan surah Al-Insan ni dengan sebelum tu kita mula dengan umul kitab ya. Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustaqira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Muttaqiina fiha 'alal araik. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Wadaniyatan 'alaihim
ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Baik, kita pergi terus kepada surah Al-Insan. Okey, di sini mungkin ramai yang dalam grup ni dah dapat tak? Ada dah dapat dalam bentuk PDF. Tapi rasa ramai ada dalam bentuk PDF kan? Kita nak buat terjemahan sikit. Terjemahan apa yang kita dah belajar kita cuba praktikkan pada surah Al-Insan ni. Boleh InsyaAllah. Ini yang ada jawapan, maknanya dah ada terjemahan. Bolehlah kita baca, kita akan baca yang terjemahan yang sedia ada ni. Ya. Maknanya terjemahan secara harfiah mengikut nahu tu tadi. Baik, kita tengok di sini. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Boleh nampak ke? Besarkan sikit. Besar lagi. Dia jadi, boleh ke? Zoom sikit. Separuh tak apa? Boleh. Alright. Baik. Hal. Hal adakah? Ni isim istifham. Adakah telah datang oleh ia? Kita baca sama-sama.
adakah telah datang oleh ia atas manusia oleh suatu waktu daripada ad-dahri, masa itu. Dari masa itu, lam, tidak adalah ia akan sesuatu yang disebut. Jadi kita maksudnya apa? Ayat ni, adakah manusia itu, adakah telah datang oleh ia ke atas manusia itu oleh suatu ketika. Satu ketika daripada masa itu tidak ia menjadi. Maksudnya ketika manusia ni belum menjadi apa-apa. Dia dan akan sesuatu yang disebut. Mafhum dia, kalau kita tengok ni maksudnya bukankah. Ini perkataan hal ni ada dua maksud. Satu maksud dia macam Allah nak tanya kita lah sebagai satu persoalan kepada manusia ni. Adakah maksud dia penekanan, dia nak tanya bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa. Bila sebut ad-dahri ni masa yang masa ketika dulu sebelum mereka diciptakan, satu masa yang belum, sedangkan dalam ketika itu manusia tu belum lagi menjadi sesuatu pun, yang tidak disebut, tak dikenali, tak diketahui. Jadi kita berteruskan. Kita tak ada apa-apa lagi lah. Kita tak ada apa-apa. Pernah tak manusia ni terfikir, manusia ni sebelum dia jadi tu, dia tak pernah disebut orang, tak dikenali. Apakah dia tu? Satu ketika itu. Jadi Allah beritahu. Kita baca seterusnya. Inna khalaqna. Ini ramai dah boleh terjemah ni. Sesungguhnya kami telah mencipta oleh kami. Okey, ni baris atas. Akan manusia itu daripada setitis air mani. Datang setitis tu, dan setitis air mani. Amsyajin, tambah yang bercampur. Kami menguji akannya, lalu telah menjadikan oleh kami akannya dalam keadaan mendengar, dalam keadaan melihat. Jadi maksud dia, sesungguhnya Allah kata kami telah menciptakan manusia itu daripada setitis air mani yang bercampur. Air mani ni kalau dalam ayat yang lain dia kata maknanya sesuatu yang hina, yang tak dipandang orang. Manusia ni air mani yang bercampur, lalu Allah uji dengan memberikan mereka rezeki. Mana rezeki apa? Boleh mendengar, boleh melihat, pendengaran dan penglihatan. Kita sambung. So segi mafhumnya Allah uji manusia lah. Pendengaran dan penglihatan yang Allah kurniakan kepada kita ni hanyalah sebagai ujian kita. Apa ujiannya? Kita baca lagi. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberi petunjuk oleh kami akannya menunjuk kepada manusia tadi, akan jalan itu sama ada dia nak menjadi orang yang bersyukur, sama ada dia bersyukur dalam keadaan syukur dan sama ada dalam keadaan kufur. Jadi memang Allah beri semua orang sebagai ujian, sama ada manusia itu nak ambil jalan untuk bersyukur. Petunjuk tu dah ada, Allah dah beri petunjuk. Jadi semua Allah tunjukkan jalan-jalan dia. Jadi manusia yang buat pilihan di situ. Manusia yang buat pilihan nak jadi manusia yang bersyukur atau manusia yang kufur. Baik, seterusnya Allah kata lagi. Sesungguhnya kami inna a'tadna lil kafirina salasilan. Sesungguhnya kami telah menyediakan oleh kami bagi orang-orang yang ingkar itu akan rantai-rantai. Rantai-rantai. Wa aghlalan, dan belenggu-belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Ni semua neraka yang menyala-nyala. Amalan Nabi SAW apa? Apabila mendengar je cerita tentang azab, terus berdoa kepada Allah minta dijauhkan daripada azab itu. Kita memohon pada Allah janganlah kita termasuk dalam golongan yang ingkar. Okay, terusnya innal abrara yashrabu. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu, abrar,
Yashrabun, mereka minum daripada ka'sin, piala-piala adalah ia campuran baginya air kafur. Tak boleh nak terjemahkan. Jadi ayat yang seterusnya menjelaskan apa dia air kafur itu. Air kafur iaitu ainan, iaitu suatu mata air. Okey, naikkan sikit. Suatu mata air, ia minum dengannya oleh hamba-hamba bagi Allah. Astagfirullah, sekejap. Terhilang. Nampak dah? Hilang set. Okey, ni tadi. Mana tadi kat sini? Mereka memancar akannya yufajiru, mereka dipancarkan ikut yufajiru. Bukan. Mereka memancarkan akannya sebaik-baik pancaran. Maknanya air tadi tu daripada terpancar Okey, seterusnya ayat 7. Yufuna bin nadri, mereka memenuhi. Mana sebab mereka dapat masuk syurga, mereka ni orang yang berbakti, mereka memenuhi kepada nazar ataupun dengan nazar. Maknanya memenuhi janji, bila bernazar buat. Wa yakhafu, dan mereka takut akan suatu hari adalah ia siksaan baginya dalam keadaan merata-rata. Maknanya mustatira, merata-rata. Banyaklah. Tak tahu macam mana, macam orang kata dapat periuk api tu katnya. Any moment boleh kena. Wa yut'imuna ta'an. Ni cerita orang yang abrar tadi, bila dia buat nazar, dia penuhi. Dan juga selain daripada itu, wa yut'imuna ta'am, dan mereka memberi makan akan makanan atas kesukaan baginya. Kepada siapa? Kepada orang miskin dan anak yatim dan tawanan-tawanan. Maksudnya apa? Orang yang berbuat bakti ni salah satu daripadanya ialah orang yang memberi makan orang. Dan makanan yang diberikan itu ialah makanan yang dia suka. Susah nak dapat, kadang sikit dalam keadaan, dan berikan yang kita suka tu kepada orang yang miskin, orang tawanan, bukan membeza-bezakanlah anak-anak yatim. Tu. Ini besar pahala bagi orang makan Lepas tu, dan seraya mereka berkata, maknanya mereka buat tu dalam keadaan sesungguhnya tidak lain kami memberi makan akan kamu bagi wajah bagi Allah. Maknanya kerana mengharapkan keredaan daripada Allah, tidak kami menginginkan daripada kamu akan suatu balasan dan tidak juga ucapan terima kasih. Memang tak harap balasan daripada manusia. Buat tu semata-mata mengharapkan balasan daripada Allah. Liwajhillah. Okey, seterusnya. Dia kata, dan lagi kenapa dia buat macam tu? Kenapa beri makan tu? Sesungguhnya kami takut daripada Tuhan bagi kami. Pada suatu hari, akan suatu hari yang bermasam muka, yang penuh kesulitan. Takut makna hari yang muram, hari yang semua orang muram, bimbang, worried, takut nak memikirkan mendapat apa yang nak dapat report card ni. Kan hari tu. Hari kiamat kan? Hari kiamat lah tu. Jadi buat ni, dia punya tujuan tu jauh. Siapa yang beri makan orang ni, buat kebaktian ni, tujuan yang jauh. Tujuannya yang akhirat, lepas dia mati nanti. Apa yang diharapkan. Fawaqahumullahu syarra zalik. Lalu telah memelihara oleh ia akan mereka oleh Allah akan kesusahan pada itu. Maknanya pada hari itu akan kesusahan iaitu hari itu walaqahum, dan telah menemukan oleh ia akan mereka akan pandangan dan kegembiraan. Maknanya dia akan dapat melihat Allah selamatkanlah orang-orang yang berbakti ni tadi, al-abrar, beri makan. Kalau kita tengok dekat belakang yang World Quran Hour tu, dia cycle tu. Maknanya apa benda yang dikatakan apa abrar yang dilakukan tu, apakah dia albir yang mereka lakukan.
Jadi dan mereka akan mendapat naungan daripada Allah pada hari itu. Atas tujuan Kita boleh itu. tanya tak? Saya tanya tak? Mula-mula Allah kata kita tak ada apa-apa. Lepas Allah cerita kita. So Allah cerita kita untuk menguji. Ya. Yang Betul. pertama Allah pun kita lah nak tahu sama kita engkar atau kita bersyukur. Kalau kita engkar, ini dia balasannya. Ya. Kalau kita syukur, ini dia balasannya. Ini Betul tak? balasan. Saya nak Betul. tengok dia punya apa lah. Dia punya Al-insan kefahaman. ni macam tu. Betul, Ya. Sisi konsep lah. Okay. Dan dia banyak menceritakan lah tu. Dia ceritakan tentang azabnya. Dia ceritakan juga tentang yang kenikmatan tu. Ada Jadi tiga peringkat. kalau Allah uji kita, kalau kita percaya, Masuklah kalau syurga. kita gagal, neraka. Lepas Ini tu, sebagai penyesalan kepada kita, walaupun kita buat amal soleh, ada juga penyesalan je nanti. Allah ceritakan dalam surah Al-Insan ni, ceritakan tentang 3 jenis, maksudnya 3 peringkat syurga. ada sana berkaitan dengan manusia lah. Memang tentang manusia. Nak cerita pasal syurga tu pun ada 3 peringkat. Yang kita ni, yang tadi minum dekat mana? Dia dapat minum. Kiranya macam minum dekat Itu syurga lah. syurga. Air kafur tu. Orang tu. Okey, yang ini pula kita baca dulu. Nanti saya, kalau ada masa kita sampaikan perkara tu. Jadi Allah pelihara mereka. Mereka tidak kena azab neraka tu. Dan mereka akan mendapat pandangan. Diberikan, Allah temukan dia dengan pandangan dan kegembiraan. Mana berjumpa dengan orang yang dia sayangi. Berjumpa dengan pandangan yang indah-indah. Benda-benda yang nampak tu semua yang cantik-cantik dan tidak mengerikan. Wajazahum, dan telah membalas oleh ia akan mereka bima, dengan apa yang telah sabar oleh mereka akan syurga. Maknanya Allah telah membalas oleh ia disebabkan kesabaran mereka. Allah balas dengan syurga dan sutera. Bersutera. Dulu kat dunia tak pakai sutera, tak sempat, tak pernah. Dekat syurga lebih hebat lagi pakai sutera. Muttaqiina, mereka ini berada dalam keadaan orang-orang yang duduk berhadapan di dalamnya, di atas pelamin-pelamin. Dalam atas pelamin. Suka kan? Aisyah suka dengan pelamin. Tak adalah, semua budak-budak biasa suka. Tidak, la yarawna fiha, tidak mereka melihat di dalamnya, merujuk pada syurga, syamsan, matahari, tak ada panas terik. Wala zamharira, dan tidak juga kedinginan. Nyaman, cerita dia nyaman, ikut suhu badan. Kalau kat sini kadang-kadang dengan partner pun, dengan husband and wife pun, kadang seorang suka sejuk, seorang suka panas. Dah bergaduh pasal aircon je. Seorang nak tutup, seorang nak buka. Jadi kat situ tak ada. Walaupun kita dengan suami kita, pasangan kita sukai apa benda semua, semua ikut kita. Tiada panas, tidak juga kedinginan. Wadaniyatan alaihim, dan dalam keadaan dekat di atas mereka oleh naungan baginya. Dekat ada naungan, dan telah direndahkan ia buah-buahan baginya serendah-rendahnya. Macam mana tu, bayangkan petik je lah. Tak payah petik pun dekat-dekat. Macam kita selalu bayangkan nak pokok rendang, rambutan ke, kalau kita pergi nak pokok rendang tak payah manjat, tak payah jolok-jolok dengan galah. Ini kat dalam syurga tentulah macam mana tak boleh nak bayangkan. Wa yutafun, dan ia diedarkan atas mereka bi'aniyatin, dengan satu bekas daripada perak, dan gelas-gelas adalah ia seperti kaca. Sekarang orang macam-macam teknologi nak buat gelas begini begitu kan. Allah dah cerita dah. Memang itu kesukaan manusia. So, yang ini Allah bagi gambaran syurga macam mana. Syurga macam mana. Betul? Iaitu, dia sebut pula cerita seperti kaca tu macam mana? Iaitu kaca tapi daripada perak. How is that possible? Kalau perak, kita tak nampak dalam. Tapi ni macam kaca tapi daripada perak. Allahu Akbar. Lepas tu daripada perak, qaddaruha taqdira, dan telah menetapkan oleh mereka akannya sebaik-baik ketetapan. It's just the right amount for each and everybody. Maksudnya dia tak ada spill. There's no spill. Tak ada tumpah-tumpah. Sesuai dengan siapa yang minum tu. Subhanallah. Piala ni macam mana? Kalau kata tadi awal-awal tu cawan macam piala. Macam gelas champagne tu lah agaknya. Gelas tinggi. Kan piala kan macam tu. Rasa budak-budak tak tahu piala kot. Tahu tak piala apa? Tahu piala? Piala Thomas contohnya. Rupa dia macam mana? Dia macam tu. Dia ada tangkai. Kau dapat tu kan seronok. Okey, wa yusqauna fiha, dan mereka diberi minum di dalamnya
Ka'san, akan suatu piala adalah ia campuran baginya halia. Oh, teh halia. Oh, saya tak sedap lah, saya tak suka teh halia. Jangan cakap macam tu. Kita tak tahu yang ada buat yang macam mana ni. Saya tak nak lah yang tu. Tapi ni special. Sebab apa mereka diberi minum. Yang tadi, yang awal tadi, ayat yang pertama tadi, yang muka surat yang awal tu, dia cakap macam mana? Mereka minum daripada pancaran air yang terpancar. Jadi kiranya macam kita ni pergi majlis orang, kenduri kahwin, beza kan kenduri kahwin yang kita kena ambil sendiri. Pun kalau kat syurga dah kira best dah. Kira foya tu dapat minum sambutan. Yang ini pula wayusqauna, diberi minum, maknanya dilayan. Ada yang melayan sehingga kita ni minum, tak payah pergi bangun, tak payah apa, ada orang tuangkan. Betul? Air tu dibuat daripada campuran, lepas tu ada halia. Halia ni sekarang komoditi. Tak ada halia kat dunia, tapi kat syurga Allahualam macam manalah pula ya. Ainan, iaitu suatu mata air, di dalamnya ia dinamakan salsabila. Nama dia salsabil. Salsabila pula. Ialah salsabil. Dan ia mengelilingi atas mereka oleh anak-anak muda yang kekal muda. Tu yang sado-sado, yang muda, yang comel-comel. Kalau pelayan kita tak nak lah yang tua kan. Kadam. Mesti nak yang muda, cergas saja pergi sana, ambil balik semula. Maksudnya mereka akan round. Sentiasa apabila engkau telah melihat oleh engkau akan mereka, telah menyangka oleh engkau akan mereka sebagai mutiara, akan mutiara yang bertaburan. Macam mana cantiknya, tak boleh nak cerita. Kita memang tak faham lah lagi. Orang muda. Sekarang orang macam mana muka nak pakai pearl lah apa kan. Kilat aja. Wa idza ra'aita sama, dan apabila telah melihat oleh engkau di sana, telah melihat oleh engkau akan nikmat-nikmat dan kerajaan yang besar. Dia memang kena banyak baca yang lain cerita. Allah cerita pasal kalau Allah nak balas dia bagi wajannatin arduha kan, maksudnya keluasan yang Allah suruh kita bersegera pada keampunan Allah sebab dia nak bagi syurga yang luas seluas langit dan bumi. Untuk kita seorang kalau kita buat jadi abrar. Aliyahum, kemuliaan bagi mereka adalah pakaian daripada sutera halus yang hijau dan sutera tebal. Dan dalam keadaan telah dihiaskan mereka akan gelang-gelang daripada perak, dan telah memberi minum oleh ia akan mereka oleh Tuhan bagi mereka. Ini this is ultimate goal dia. Siapa yang beri minum? Kalau kita pergi kenduri, tuan rumah yang datang tuangkan air kat kita, tentulah special lagi berbanding kalau kita tadi kat foyer je ambil air sendiri. Lepas tu lagi satu yang berhidang, ada pelayan. This one, orang ni ketinggiannya tu dah lah dapat pakaian yang istimewa. Kemudian wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Allah sendiri Tuhan mereka yang akan memberi minuman kepada mereka, minuman yang suci. Tahu macam mana lagi tu? Allah sendiri jadi tuan rumah yang akan melayan kita ni penghuni syurga. Baru dapat foyer pun kita macam syukur ya Allah, alhamdulillah. Lepas tu aim higher, mesti minta syurga Firdaus. Dia 3 keadaan. Tadi minum kat foyer je, asal dapat, lepas tu dilayan, kemudian ni wasaqahum rabbuhum. Sesungguhnya ini adalah ia bagi kamu balasan dan adalah ia usaha daripada kamu yang disyukuri. Maknanya Allah appreciate whatever that we do. Not because Allah need it, bukan sebab Allah perlukan kita, tapi dia balas tu apa yang kita usahakan. Kerana kita buat, contoh kita solat. Kenapa kita solat? Kenapa kita bagi makan tadi? Sebab kita nak please Allah. Tu je kita nak, sebab kita cintakan Allah. Kita tak ada lain, kita tak harapkan balasan pada manusia ni, pada makhluk ni. Kita nakkan keredaan Allah semata-mata. Sesungguhnya kami telah menurunkan oleh kami ke atas engkau Al-Quran itu sebenar-benar penurunan yang beransur-ansur. Tadi cara dia mesti tak ada lain, Allah turunkan Quran, mesti melalui Quran. So Allah bagi motivasi lah. Motivasi. Gambaran kalau kita tenung ayat ni, kita dapat syurga macam mana. Ya. Dan kehidupan di sana ialah selama-lamanya, infinity. Kan dekat dunia ni sementara je. Betul. Sangat betul. Maknanya kita ni kan
bila Allah suruh kita buat tu sebab dia nak bagi ni. Dia nak bagi semua ni kenikmatan ni. Itu dia suruh kita buat. Dia wajibkan ke atas kita solat. Dia wajibkan ke atas kita puasa. Dan dalam kita nak buat tu semua, mesti ada perintah yang lebih, yang menuntut sesuatu daripada kita lah. Sebab kita ni manusia. Fasbir, maka bersabarlah oleh engkau bagi ketentuan daripada Tuhan bagi engkau. Wala tuti', dan janganlah engkau mengikuti minhum, daripada mereka, akan orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang engkar. This is the ujian untuk manusia. Selalu tak nak ikut Quran tapi terikut. Sebab tak nak ikut, bukan tak nak ikut Quran. Sebelum ayat Quran tu dia mention pasal Quran kan. Yes, Quran ni yang menjadi ultimately nakkan semua benda ni mesti ikut Quran, mesti belajar Quran, mesti faham Quran, supaya kita ni besok nak berhujah. Sebab kita nak cakap apa? Engkau yang cakap, ya Allah, Allah yang suruh buat macam ni. Bukan kerana mengikut orang-orang yang berdosa ataupun orang-orang yang engkar. Itulah ujian yang paling besar manusia ni. Manusia ni kena ikut Quran. Kalau dia ikut Quran, dia orang yang bersyukur. Kalau dia tak ikut Quran, maknanya dia orang yang kufur. Kufur means engkar, yes. Bukannya non-Muslim ya. Kufur tu bukan maksud non-Muslim. Kufur tu maksud dia engkar. Dan manusia ni, perkataan engkar tu datang daripada perkataan kafarah. Dia maksud dia menutup. Dia maksud dia cover. Jadi contoh, perkataan petani pun daripada perkataan kafarah juga. Sebab apa? Dia menutup sesuatu yang Allah dah jadikan dalam diri dia. Maknanya petani menutup benih, dia cover. Tapi perkataan kafar tu maksudnya dia menutup, dia menutup fitrah yang Allah dah sediakan. Macam ayat pertama tadi kita baca. Allah, manusia tak terfikir ke dulu dia tu siapa? Dia tu diciptakan, dia tak terfikir ke? Jadi Allah kata, maknanya kemudian Allah bagi dia pendengaran, dia minta, dia nak pergi ke bumi, tapi dalam keadaan tu dia fitrah tu, the blueprint yang Allah bagi kat dia tu, dia cuba nak cover. That's why dia maksud dia diengkar. Semua manusia Allah jadikan dia lahir dalam keadaan dia suci kan? Dia bersih kan? Dia tak punya apa-apa. Kemudian Allah beri dia pendengaran, penglihatan, beri dia akal untuk dia proses. Tapi akal dia yang dekat dunia ni, kerana dia buat dosa ke atau terikut bisikan syaitan ke, dia telah engkar kepada fitrah yang Allah jadikan tu. Dia tak nak taat lah. Situlah. Dalam masyarakat kita, kalau kita engkar tu orang kafir. Kalau orang kafir kita kata orang Cina. Sebenarnya kita juga, kita boleh termasuk. Juga. Orang Cina, orang India, kita bersendiri. Macam kita sekarang ni pun, kita tak boleh ada garanti yang kita dah taat 100%. So kita sentiasa mengharapkan bimbingan daripada Allah tu. Tunjukkan kami. Dah buat pun belum tentu diterima. Takut dah buat tapi tak ikut sunnah. Tapi dah ikut sunnah tapi tak pula tak ikhlas. Tak ikhlas. Nampak macam ikut sunnah tapi sebenarnya buat tu kerana nifaq, ri'a an-nas, menunjuk-nunjuk kepada manusia. Na'udzubillah. Jadi Allah kata sabar. Nak sabar. Kita dah boleh tapi keluarga pula. Jadi nak sabar. Kita dah solat, anak kita belum solat. Anak kita masih lagi sabar, fasbir, fastabir alaiha. Nak belajar Quran, kita dah boleh terjemah, orang lain belum terjemah. Belajar kita belum boleh. Jadi kita macam sabar. Sabar. Macam nak naik tangga ni, saya memang menghargai sangat kesediaan dan Allahu Akbar. Allah jugalah yang memberikan kekuatan kan. La haula wala quwata illa billah. Dapat juga yang senior-senior. Jadi kalau yang muda-muda ni kata, "Ai tak larat nak naik tangga 3, tengok anti-anti, nenek-nenek." Silalah. Allah pasti balas semua kesusah kepayahan tu. Dan ingatlah oleh engkau akan nama Tuhan bagi engkau pada waktu pagi dan pada waktu petang. Jadi maknanya ni kena sentiasalah. Dan juga daripada waktu malam, maka sujudlah oleh engkau baginya dan bertasbihlah oleh engkau akannya pada waktu malam yang panjang. Ini malam bulan-bulan Ramadan ni terlebih lagi. Malam ni malam ganjil kan? Malam 23 tak? Ke 22? 23 kan? Inna haula, sesungguhnya mereka itu, mereka mencintai akan kehidupan yang dekat dan mereka meninggalkan di belakang mereka akan suatu hari yang berat. So
Kenapa tak jadi tak buat tu, tak dapat nak ingat? Kerana mengejar kehidupan yang dekat. Kadang kita nampak jauh kan? Kita nampak dunia ni jauh, alah lagi 10 tahun, 5 tahun. Tapi sebenarnya Allah kata, mereka yarawnahu ba'ida wa narahu qaribah. Mereka melihat dunia ni jauh. Tapi ataupun akhirat tu jauh. Tapi kami melihatnya sebagai dekat. Dekat dengan Allah tak sama dengan kita, kena samakan. Apa yang Allah masukkan dekat, apa yang Allah masukkan jauh, ikutlah Quran kata apa. Kami telah menciptakan oleh kami akan mereka dan telah menguatkan oleh kami akan mereka akan tubuh badan bagi mereka. Asrahum. Semua orang melalui fasa ni kuat. Dan apabila telah menghendaki oleh kami, telah menggantikan oleh kami akan yang serupa bagi mereka sebenar-benar penggantian. Bukan susah bagi Allah nak replace kita ni. Kalau kita tak buat kebaktian, simply Allah pergi, kita ni sekejap je boleh dihapuskan Allah. Maknanya dan melalui masa ke ataupun macam-macam lah. Bencana ke, ataupun Allah hapuskan segala perbuatan kita tu. Itu lebih ngeri. Sesungguhnya ini adalah peringatan. Maka sesiapa yang telah menghendaki oleh ia, telah mengambil oleh ia kepada Tuhan baginya akan jalan. So kena cari jalan untuk dekat kepada Allah. Siapa yang Allah hendak, dia akan dapatlah jalan Allah itu. Dan tidak kamu menghendaki melainkan bahawa ia menghendaki oleh Allah. Maknanya apa-apa kita nak ni pun mesti dengan kehendak Allah. Jadi kita hendaklah meminta selalu kepada Allah. Jadilah orang yang mengharap, meminta kepada Allah semata-mata. Sesungguhnya Allah adalah ia maha mengetahui, maha bijaksana. Ia memasukkan akan siapa yang ia kehendaki di dalam rahmat baginya. Dan orang-orang yang zalim telah menyediakan oleh ia bagi mereka akan siksaan yang pedih. Akan siksaan yang pedih. Itu dah habislah ayat ni. Kita baca satu surah ni. Jadi pelajaran yang pokoknya lah yang kita ambil daripada ayat ni. Kalau kita tengok pada muka surat depan tu, kita ada buatkan sikit. Surah ini terdiri daripada 31 ayat, termasuk daripada surah Madaniyah. Maknanya diturunkan di Madinah dan diturunkan sesudah surah Ar-Rahman. Dinamakan ia Al-Insan, diambil dari kata Al-Insan yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Apa isi pokok dia? Satu, yang pertama, penciptaan manusia. Jadi penciptaan manusia ni banyak dalil-dalil. Kalau kita nak tengok kan, maksudnya contoh, bila Allah ciptakan manusia ni, bila dia sebut tentang ad-dahri tu, hal ata 'alal insani hinum minad dahri tu cerita pasal masa, satu masa yang manusia ni, kita tengok dalam surah 43, surah Az-Zukhruf ayat 23-24. Manusia ni selalu cakap, kalau surah itu ialah surah 45, sekejap ya, sikit je ni cerita pasal masa tu. Jadi dalam tu nanti semua pun boleh baca juga. Surah 43 ayat 23-24. Saya bacakan je, tak apa. Apa kataan ni? Sekejap ya. Ini mengenai masa. Orang ni kata tidaklah ada yang membinasakan kami. Dia kan tak nak berubah. Ni cerita tentang orang yang tak nak berubah. Saya tersilap ikut surah ni. Sekejap. Tapi cerita orang yang selalu 45 salah surah 45, 43 pula. 45 ayat 23. Ayat 23-24. Ada orang yang rasa dia tu tak akan dibinasakan, melainkan dengan masa je lah. Hanya masa yang menyebabkan kita tu binasa. They are just passing time dalam erti kata lain. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dah wa ma lahum bidzalik min inhum illa yadhunnun.
Dan telah berkata oleh mereka, tidaklah ia melainkan kehidupan kami dunia. Maksudnya kehidupan kami ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia bagi kami. Kami mati dan kami hidup, dan tidaklah ia membinasakan kami melainkan ad-dahr. Maknanya masa. Dia cakap masa itulah satu tempoh tu. Masa yang dia mati tu, lepas tu ditelan masa je lah, orang kata macam tu. Dia kata tak ada apa-apa. Dia will not be getting, tak ada balasan. Tak ada balasan, syurga, neraka. Dia ramai sekarang orang semua banyak fikir macam tu. Atheism. They don't think anything about Allah. Dia tidak memikirkan sedikit pun tentang penciptaan mereka ataupun penciptaan langit dan bumi. Jadi mereka rasa, ini claim mereka lah, hanya masa saja yang mereka just passing time. Jadi Allah kata wa ma lahum bidzalik min ilm. Tidaklah bagi mereka dengan demikian itu daripada suatu ilmu pun. Tidak lain, mereka hanya menyangka-nyangka. Itu sangkaan mereka. Sedangkan ad-dahr itu Allah kata dalam surah, dalam satu hadis ni, Nabi kata Nabi tak suka. Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jal, yu'dhinini ibnu Adam, yasubbud dahra wa ana ad-dahru, biyadil amru, uqallibul laila wan nahar. Maksud dia apa? Allah kata, ini hadis qudsi lah kiranya ni, sebab Allah, Nabi SAW bersabda, Allah berkata, Allah berfirman, anak-anak Adam itu annoys me, hurts me. Maksudnya mencela Allah. Yasubu. Kataan ni yasubu. Ia mencela masa. The son of Adam hurts me for he abuses time, though I am time. In my hands are all things and I cause the revolution of day and night. Itu maksud hadis ni tadi. Allah tak suka orang yang mencela masa. Jadi maksudnya janganlah kamu mencela masa, kerana Allah sesungguhnya dia adalah masa. Dia adalah ad-dahri, yang mencipta masa tu. So kita ni kena banyak bersangka baik pada Allah, dan masa tu Allah yang kontrol. Kita punya masa ke apa, jadi penuhi masa kita dengan mengabdikan diri kepada Allah. Dan cara-cara nak mengabdikan diri kepada Allah tu ialah dengan macam tadi dia kata, dia dah turunkan Quran, dia dah turunkan SOP, semuanya ada kat situ. Pelajarilah apa kata dia dan terus baca, faham dan amalkan apa yang kita dah tahu daripada Al-Quran tu. Jadi jangan la tasubud dahra fa innallaha ta'ala huwad dahr. Jadi kalau orang Islam ni kalau faham perkara ni, kita jarang macam satu nak marah orang kalau lambat, ataupun nak be too hard on yourself about time tu. Dan semuanya Allah yang atur. Tapi kita mesti manfaatkan masa. Kita jangan buang masa orang, kita jangan buang masa kita, sebab masa tu Allah yang punya. Gunakan untuk Allah. Itu jadi orang-orang yang berbakti. Allahu a'lam. Baik. Saya rasa saya punya part dah sampai sini. Jadi kita boleh bersedia untuk live. Boleh siapa-siapa nak tanya, insya-Allah. Silakan. Tak apa, sila terus. Masa Boleh. Ada. tak, Untuk saya masa. Boleh. Untuk saya kata saya punya ni dah sampai ni lah. Tapi kalau untuk siapa-siapa nak bagi tanya, nak komen, silakan. So kalau kita rumuskan surah tadi, manusia, kita tak ada apa-apa. Waktu Allah cipta kita. Allah cipta kita dengan matlamat untuk menguji kita. Menguji kita sama kita orang bersyukur atau orang ingkar. Ya. Kalau orang bersyukur, Allah bagi gambar syurga dia. Motivasi. Kalau kita ingkar, ini dia. Kan? Cara apa? Cara yang ini. Ayat ni. Yang apa? Surah yang Sabri itu surah Islam. Yang tadi. Ni. Yang Last kali tu. yang tadi. Dia punya pokok tu. Ni. Okey. Ya. Untuk mencapai semua ni Allah bagi. Mulai nazar tu dah janji. Sebab kita semua asalnya kita dah berjanji pada Allah. Nak tak pada Allah pada alam ruh lagi kan. Inilah benda-benda yang kita kena buat. Dia mesti datang dengan tindakan. Apa yang kita belajar ni, dia tak boleh macam kita belajar teori je. Mesti ada kerja dia kena buat. Itulah kata amal soleh tu. Dan amal soleh mesti ikut SOP. Kalau ikut SOP mesti ikut cara Nabi. Baru dikira sebagai ibadah. Baru dikira sebagai amal soleh. Kalau kita tak ikut cara tu, bahayalah kita. Takut-takut nanti bila kita pergi sana, kita bawa amal kita tapi tak ikut cara Nabi, semua tu tak kira. Semua tu kalau ikut cara Nabi, sunnah yang paling top sekali ialah
Quran. Quran. Ya. Itu orang telah faham tu. Betul. Itu sunnah yang paling top sekali ialah Quran. Baca, faham, amal. Itu paling top sekali lah. Sunnah yang paling bukan setakat pakai capal apa tu kan. Yang penting itu sunnah paling penting sekali. Maksudnya kena ikut panduan Nabi SAW, barulah dikira sebagai amal soleh. Kalau tidak, bahayanya kita ni sangka-sangka. Sebabnya kita rasa sangkaan. Ikut orang tu, ikut orang ni. Tapi kita tak tahu mana Allah cakap macam tu. Ada dalam macam contoh dalam surah Al-Baqarah tu pun ada disebutkan. Mana manusia ni kadang-kadang dia rasa tak apa dia tak nak minta syurga. Tapi dia kata tak apa kalau masuk neraka pun tak apa sekejap. Tu macam tu satu sangkaan yang sangat-sangat dahsyat lah. Kerana sangkaan itulah yang menyebabkan dia masuk dalam neraka balik semula. Surah 2 ayat 80. Manusia ni cakap macam tu. Ramai. Lepas tu ada orang pula tanya kan. Tapi ustaz tu cakap macam tu. Ya biarlah ustaz tu cakap macam tu. Tapi kita dah nampak dalil ni. Kita tak bolehlah lagi ikut orang tu. Jadi mungkin kita boleh peringatkan pula, takutlah. Macam mana kita nak bawa perkara tu kalau kita sangkaan kita macam tu. Dia kata, ni waqalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah, dan telah berkata oleh mereka tidak sekali-kali ia dapat menyentuh akan kami oleh api neraka itu melainkan beberapa hari yang tertentu. Maksudnya apa? Dia kata api neraka tu kalau dah kena kat kita, dia tak akan sentuh kita, tak masuk neraka. Kita dah Islam, kita dah okey. Kita dah okey, kita Islam, kita mesti masuk syurga punya. Kalau masuk pun tak apa sekejap. Terus kita dah bandingkan pula. Macam Abu Talib tu dia kena selipar je. Okeylah. Bolehkah macam tu? Jadi Allah kata, "Qul, katakanlah oleh engkau, adakah telah mengambil oleh kamu di sisi Allah akan satu perjanjian? Lalu ataupun maka tidak sekali-kali ia menyalahi oleh Allah akan janji baginya. Atau sekarang ni kamu sedang mengatakan ke atas Allah apa yang kamu tak ada pengetahuan, apa yang kamu tak tahu." Jadi jangan cakap macam tu. Nama kita tak ada pun. Kalau ada sanad pun belum tentu. Kan? Nama yang ada dalam Quran siapa? Yang dah tetap dalam Quran ada nama dia. Nama Nabi, nama Maryam, nama apa yang disebut Imran. Nama kita ada tak? Yang tetap masuk neraka ada tak? Ada. Abu Lahab, Fir'aun tetap masuk neraka. Nama kita ada tak? Tak ada. Nama kita pun belum tentu masuk neraka. Maksud janganlah putus asa dengan rahmat Allah. Nama kita pun dalam neraka pun tak ada. Kita pun tak tahu list tu. Kita masuk syurga tak? Pun kita tak tahu. Jadi kerja kita buatlah. Buatlah yang terbaik semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. InsyaAllah muhtadun. Baik, jadi okey. Kita dah ada Cik Kap, dah ada? Belum? Okey, jadi kalau begitu kita sementara kita tunggu-tunggu tu, saya tutup dulu skrin ni dan kita tunggu Cik Kap kata apa. Ya, saya nak tutup. Dapat dah? Dapat, tapi belum diorang belum start lagi. Saya share je lah kalau nak share. Okey, baik. Okey. Baik, aku ulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Jadi Facebook TV Al-Hijrah. Hadirin sekalian, kita amat berbesar hati kerana ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sudi bersama-sama kita pada majlis World #Quran Hour di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada hari ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, jadi tak kira di mana pun anda berada, di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di masjid, di universiti, di mana saja berada, sama-sama ayuh kita ambil kesempatan dan rebutlah peluang bersama dengan kami di bulan Al-Quran Syahrul Quran ini untuk kita bersama-sama membaca Al-Quran pada saat ini. Dan jangan lupa juga untuk kongsikan video-video dan gambar-gambar anda yang diambil dengan meletakkan tanda pagar World #Quran Hour di deskripsi sebagai tanda solidariti anda bersama kami demi sama-sama kita nak memartabatkan
Al-Quranul Karim kepada kita semua insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, untuk pengetahuan para penonton di rumah dan juga semua penonton yang berada di perkandungan masjid kita ini, Dewan Solat ini, World Hashtag Quran Hour merupakan sebuah gerakan membina sistem nilai melalui Al-Quran dan hadis dengan solidariti yang dilaksanakan bermula dari Malaysia ke seluruh dunia dalam usaha melahirkan World of Compassion dalam misi mengqurankan bangsa dan mengikhlaskan ummah. Dan buat pengetahuan anda juga